Adik-adik, masih berfikir-fikir dah besar nanti nak jadi apa? Dan masih tercari-cari nak sambung belajar di mana? Nak jadi juruko tak? Best jadi surveyor ni. Tapi, apakah laluan kerjaya seorang juruko dan apakah laluan akademinya untuk kita menuju cita-cita ini? Di sini, saya akan berkongsi bagaimana menjadi seorang juruko tanah ataupun dikenali sebagai land surveyor. Dan apakah laluan akademinya? Apakah bidang yang perlu kita ambil? Dan apakah universiti yang akan dipilih? Nantikan bersama kami akan kongsi. Besar nanti nak jadi apa? Ada yang nak jadi doktor, ada yang fikir nak jadi cikgu, ada yang jadi askar, accountant, arkitek dan macam-macam lagi. Ada yang terfikir nak jadi juruuko tak? Mungkin pertama kali dengar perkataan juruuko, betul tak? Kerja juruuko ni banyak cabangnya. Tak semestinya apa yang kita lihat selalu di luar dan sebagainya. Tetapi di sini saya nak ceritakan juruuko tu ada 4 sebenarnya. Satu, juruuko tanah, yang biasa ambil kerja-kerja masuk hutan, cari batu sepadan dan sebagainya. Dan satu lagi juruuko bahan ataupun dikenali sebagai quantity surveyor. Dan yang ketiga juruuko bangunan. Dan yang terakhir juruuko penilaian ataupun dikenali sebagai property surveyors. Di sini yang saya ingin kongsikan adalah kerjaya sebagai juruuko tanah atau dikenali sebagai land surveyor. Ada juga orang panggil orang nyukat, orang ukur, orang survey dan sebagainya. Tapi adik-adik nak jadi juruko tak? Kalau nak jadi juruko, inilah laluan kerjaya yang perlu kita tahu untuk menjadi salah seorang profesional teknikal dalam bidang juruuko tanah. Okey, berikut adalah ringkasan laluan akademi kita untuk mencapai cita-cita. Contohnya seperti begini, iaitu kita selepas sekolah ataupun kita lepasan SPM ataupun kita punya satu sijil iaitu sijil kemahiran dikenali sebagai SKM, kita boleh pilih mana-mana IPT yang kita nak. Contohnya kita boleh pilih IPT awam iaitu Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun kita boleh pilih Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Dan ia juga terbagi pada dua, antara kita nak belajar dalam negara ataupun di luar negara. Dan kita boleh pilih antara yang mana kita sesuai dengan kelayakan kita, antara universiti, politeknik atau peringkat kolej atau institusi. Dan dengan kelulusan kita ada juga, kita boleh peringkat mana kita layak. Contohnya kita boleh peringkat sijil, peringkat diploma ataupun ijazah sarjana muda. Apabila kita selesai belajar dan dapat segulung sijil, kita bolehlah capaikan cita-cita antara kita nak sambung belajar ataupun nak terus bekerja. Dan sebelum tu kita boleh juga menyemak di satu laman web ni, iaitu laman web MQR, Malaysia Qualification Register, untuk kita mengetahui adakah sijil, diploma atau ijazah kita tu diperakui ataupun tidak. Kita boleh pergi sini. Di laman web ni kita boleh lihat pelbagai-bagai pengiktirafan, boleh buat semakan, dan di sini ada perakuan akreditasi, merupakan satu perakuan rasmi bahawa sijil, diploma atau ijazah yang dianugerahkan kepada graduan mencapai standard kualiti dan kriteria ditetapkan oleh Malaysia Qualification Agency MQA. Dan kita boleh lihat di sini, contohnya kita tengok di institusi awam atau kerajaan, universiti apa yang ada, senarai-senarai universiti. Kalau kita politeknik apa yang ada, boleh cari di sini. Maksudnya ini adalah IPT, APT yang berdaftar atau disahkan oleh kerajaan Malaysia. Ini contoh-contoh politeknik. Ada berapa politeknik di sini? Ada 36 politeknik. Okey. Dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS, jadi universiti apa, boleh buat carian di sini. Boleh semakan. Kita boleh buat semakan universiti dan peringkat kolej, peringkat institusi dan sebagainya. Itulah laman web MQR. Okey, kita kembali semula. Bagaimana nak jadi juruukur tanah dan apakah bidang, apakah istilah yang digunakan untuk menjadi seorang juruukur tanah. Dan dahulunya istilah yang biasa dipakai adalah ukur tanah, tetapi sekarang sebab dah peringkat global ataupun dah peringkat lagi tinggi ataupun lagi meluas kerjaya juruukur ni, dia tukar kepada geomatik, di mana geomatik adalah dua perkataan, iaitu geo
Geo bermaksud bumi, bahasa Yunani ni geo adalah bumi, dan matik tu lebih kurang pada kiraan dan juga perhitungan. Okey, bumi dan perhitungan. Okey, itulah geomatik. So saya bidang geomatik. Berikut adalah pilihan untuk institusi pengajian tinggi awam IPTA. Yang biasa, yang umum ataupun yang tiga yang biasanya adalah yang ada bidang geomatik adalah UTM, UITM dan Politeknik. Kita tengok satu persatu. Okey, Politeknik ada banyak politeknik tadi, ada 36 politeknik, tapi yang politeknik yang terlibat dalam bidang geomatik ada 5. Itu Politeknik Ungku Omar di Perak, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Pahang, Politeknik Kuching di Sarawak, Politeknik Tunku Sultanah Bahia di Kedah, dan yang kelima adalah Politeknik Merlimau di Melaka. So ada 5, di mana 5 politeknik ini menawarkan di peringkat diploma, iaitu diploma geomatik. Dahulu ada peringkat sijil, dikenali sebagai sijil ukur tanah, tetapi sekarang peringkat sijil itu dah dinaik kepada semua diploma. So kelima-lima politeknik ini menawarkan peringkat diploma geomatik. Manakala bagi Universiti Teknologi Malaysia UTM, UTM ni dia unik sikit. Dia masih mengekalkan istilah ukur tanah. Kita tengok di situ, di mana diploma yang ditawarkan adalah diploma ukur tanah. Diploma ukur tanah, dan diploma ukur tanah ni ada di UTM Kuala Lumpur, UTM KL, dan di peringkat ijazah iaitu ijazah sarjana muda kejuruteraan geomatik, di mana di peringkat ijazah UTM yang terlibat adalah UTM di Johor Bahru. Dan UTM juga menawarkan mood separuh masa, ataupun orang kata part time. Part time maksudnya kita sambil kerja kita boleh belajar. Itu orang panggil UTM Space. Dan UTM Space juga menawarkan 2 peringkat itu, iaitu diploma dan ijazah. Satu di KL, satu di Kuching, dan yang terbaru UTM Space di Kota Kinabalu, Sabah. Seterusnya UITM, Universiti Teknologi Mara, menawarkan 2 peringkat juga, iaitu diploma dan ijazah. Dan di dalam bidang diploma dikenali sebagai Diploma Sains Geomatik dan boleh diperoleh di UITM Perlis. Dan di peringkat ijazah dikenali sebagai Ijazah Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik, dan boleh diambil di UITM Shah Alam dan juga UITM Perlis. Seterusnya, anda kita telah memperoleh ijazah sarjana muda, ingin melanjutkan lagi pelajaran yang lebih tinggi, contohnya di ijazah sarjana ataupun master ataupun di peringkat PhD, selain daripada UTM ataupun di UITM, ada juga universiti-universiti terpilih yang menawarkan bidang-bidang yang berkaitan dengan ukur, iaitu contohnya di UPM ataupun Universiti Melaya, dan juga di USM, di mana bidang-bidang yang mereka fokus adalah bidang GIS, iaitu Geographical Information System, dan juga Remote Sensing. Berikut adalah institusi pengajian tinggi swasta pula, peringkat swasta, di mana berikut adalah beberapa IPTS yang terpilih dalam bidang geomatik. Yang pertama ni adalah daripada College Sains Geospatial Technology ataupun dikenali sebagai GSTC, menawarkan 3 peringkat untuk mereka yang meminat dalam bidang geomatik. Yang pertama ni peringkat sijil, dikenali sebagai Certificate in Geomatics, dan peringkat diploma dikenali sebagai Diploma in Geomatics, di mana di GSTC juga ia menawarkan sijil kemahiran Malaysia ataupun dikenali sebagai SKM tahap 3, di mana SKM ini adalah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, di bawah Kementerian Sumber Manusia ataupun dikenali sebagai TVET. Dan bidang SKM ni adalah Geomatics and Land Surveying. So ada 3 yang ditawarkan dalam GSTC. Manakala satu lagi college dikenali sebagai College University Geomatika ataupun Geomatika University College, menawarkan di peringkat diploma 2, iaitu Diploma in Geomatics, dan satu lagi Diploma in GIS. Manakala dalam bidang ijazah, 2 ijazah, iaitu ijazah dalam Geomatics and Land Surveying dan ijazah sarjana muda dalam GIS and Application Development. So ada 2, iaitu di College Geomatika. Seterusnya di Infrastructure University Kuala Lumpur ataupun dikenali sebagai IUKL, menawarkan satu saja peringkat diploma, iaitu Diploma in Geomatic Engineering. Manakala ada juga satu college di Sabah dikenali sebagai College University Borneo Utara, dan ia menawarkan 2 bidang ataupun 2 kategori di peringkat diploma, iaitu Diploma in Geomatic dan Diploma in Geographic Information System, iaitu GIS. Manakala ada juga institut yang berada di Pantai Timur yang menawarkan dalam bidang ukur tanah atau geomatik, dikenali sebagai Institut Kemahiran Unicity,
Institut ini menawarkan dalam bidang geometrik dan ukur tanah bagi SKM tahap 3, di mana ia juga di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (TVET). Bagi yang ingin belajar di luar negara atau sambung pengajian di luar negara, ada beberapa universiti yang perlu dipilih ataupun yang boleh dipilih, kerana universiti-universiti tertentu saja yang diiktiraf ataupun sijilnya boleh diiktiraf di Malaysia untuk mereka bekerja dan sebagainya. Ini kerana universiti-universiti ini mengamalkan ataupun mengajar sistem-sistem yang kita pakai. Contohnya dalam sistem kadastre, iaitu sistem pengukuran, kita menggunakan sistem Torrens, di mana sistem Torrens ni dipraktikkan ataupun berasal daripada Australia, dan kebanyakan universiti di bawah negara-negara Commonwealth seperti Australia, UK dan sebagainya, universiti-universiti ini mengajar tentang sistem yang sama dengan negara kita. So kita boleh praktikkan di negara kita. So berikut adalah beberapa universiti yang diiktiraf, di mana di Australia ada 7 universiti yang boleh ataupun berkaitan dengan geometrik yang diiktiraf, diiktiraf ada 7. Seterusnya universiti di New Zealand ada 1, di UK United Kingdom ada 2 universiti, dan tidak ketinggalan juga ada juga 1 universiti di Hong Kong dikenali sebagai The Hong Kong Polytechnic University. Seterusnya, untuk kita menyemak adakah sijil-sijil kita itu boleh digunakan untuk bekerja, kita boleh pergi ke laman web Lembaga Jurukur Tanah ataupun dikenali sebagai LJT. Kita pergi tengok laman web dia. Ini laman web dia, dan kita pergi to be a surveyor, pergi ke overview, dan di sini kita tengok ni graduate with education qualification, maksudnya yang diiktiraf oleh lembaga ini. So kita boleh pergi ke contoh kita pergi ke yang Malaysia punya. Lihat, di sini ada kita ada beberapa bidang, contoh pengiktirafan akreditasi program pengajian di IPTA ataupun di IPTS oleh Lembaga Jurukur Tanah Malaysia. So inilah IPTS yang kita dapat sijil dan boleh diiktiraf ataupun kita boleh bekerja. Maksudnya kita ada di Diploma in Geometrik di GSTC, kita ada Diploma Ukur Tanah di UTM contoh, Diploma Geometrik di Politeknik Tunku Sultanah Bahia. Ini semua yang diiktiraf lah. Okay? Ini contoh di dalam Malaysia. Manakala kalau kita tengok yang overseas-nya, macam saya ceritakan tadi, di mana yang diiktiraf, inilah senarai dia. Macam saya cerita tadi, Australia, New Zealand, UK dan Hong Kong, dan telah dikemas kini pada 1 Mac 2021. Ada 11 universiti luar negara yang diiktiraf oleh LJT. Okey, itu je maksudnya daripada yang kita ambil laluan akademik kita tu. Disebab itulah kita insya-Allah ada rezeki, murah rezeki, dapatlah kita kerja. Tak kisahlah ada beberapa bidang yang berkaitan dengan ukur. Contohnya bidang kerajaan, kita boleh jadi jurukur, juru spasial, pegawai penyelidik, pensyarah dan sebagainya. Di bidang swasta pun ada. Swasta ada jurukur tanah berlesen, kita boleh kerja situ, ataupun kita nak kerja sendiri dengan kita buka syarikat dan sebagainya. Dan berikut adalah contoh kalau kita nak kerja dengan kerajaan, kita perlu isi borang SPA, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Berikut adalah contoh iklan yang ditawarkan oleh SPA, Ijazah Pengurusan Profesional. Bidang dia adalah jurukur grade J41, dan di bawah Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dikenali sebagai JUPEM. Dan berikut ada syarat-syarat dia, dan kita perhatikan syarat kelayakan akademik dia di sini. Keperluan bidang ditetapkan oleh jabatan, iaitu kejuruteraan geometrik, kejuruteraan ukur tanah, sains ukur dan geometrik, atau surveying and mapping science. Itulah bidang-bidang akademik yang kita ambil sebelum ni. Itu ada syarat-syarat untuk menjadi seorang juru ukur. Kita perlu ada ijazah. Peluang pekerjaan tak kira lah kalau kita ada sijil, diploma atau ijazah, adalah ikut dia punya kategori. Andai kata kita ada sijil, kita akan jadi pembantu jurukur. Tak kira ada syarikat jurukur ataupun di jabatan kerajaan. Kalau kita ada diploma, kita boleh jadi tenaga pengajar, kita boleh jadi pemproses data. Kalau kita ada ijazah, kita boleh jurukur, boleh pensyarah dan sebagainya. Tak kisahlah. Maksudnya insyaAllah ada kerja untuk bidang jurukur ni. Cuma kita daripada awal-awal ni tak nampak dia punya skop kerja tu macam mana. Andai katalah yang minat masuk hutan, keluar hutan, itulah kerja jurukur. Masuk hutan, cek batu sepadan dan sebagainya. Tapi kalau ada yang minat masuk office, ada dalam pejabat, tak minat keluar pun boleh jadi jurukur juga di dalam bidang GIS ataupun geospatial, ataupun sekarang dikenali sebagai juru geospatial. Andai kata ada yang minat dekat laut, pelayaran dan sebagainya, ni kita boleh ada dalam bidang pengukuran hidrografi ataupun cari gali minyak di Pelantar dan sebagainya, Petronas pun boleh sebagainya. Andai kata yang minat bintang, bulan, cakrawala dan sebagainya, kita ada bidang astronomi ataupun bidang falak. Itu pun salah satu bidang dalam ukur.
Manakala yang minat kapal terbang, minat drone dan sebagainya, ada bidang ukur juga, iaitu dalam drone, UAV, fotogrametri. Andai kata bercita-cita jadi askar, boleh juga dalam ukur. Ada bidang askar beruniform, iaitu dikenali sebagai Bahagian Geospasial Pertahanan, BGSP. Itu boleh, askar-askar ni boleh jadi bidang GIS, Geospasial Pertahanan. Dan anda kata minat mengajar, nak jadi lecturer dan ukur pun boleh. Dia lecturer di UU, IPTA, ataupun dia boleh berceramah di Institut Tanda dan Ukur Negara, boleh. Itu dalam bidang mengajar. Dan anda kata dia minat untuk berniaga atau bekerja sendiri pun boleh. Dia kerja sendiri di bidang ukur, iaitu buka syarikat dalam bidang ukur dikenal sebagai Juruukur Tanah Berlesen, LS. Dan tak kira lah laki ke perempuan ke, boleh jadi juruukur. Dan sekarang ni banyak orang perempuan dah jadi juruukur. Dia pun orang perempuan pun dah ada lah kerja masuk hutan, keluar hutan sebagainya. Itulah juruukur. Bidangnya amat luas. Okeylah, itu yang dapat dikongsi apakah laluan akademi untuk menjadi seorang juruukur. Harap ia menjadi panduan kepada adik-adik untuk memilih kerjaya ini pada masa akan datang. Semoga impian menjadi seorang profesion teknikal ini tercapai. Dan andai kata doktor ada DR di hadapan namanya, itu adalah gelaran profesional. Dan seperti juga arkitek ada AR, jurutera ada IR, juruukur juga ada, iaitu SR. Nak nama adik-adik ada SR di hadapan? Jom, pilihlah kerjaya juruukur ini. Okeylah, jumpa lagi adik-adik yang bakal SR ini. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu kerjaya sebagai juruukur, boleh saksikan video ini, iaitu video kerjaya sebagai seorang juruukur tanah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.